Siri bercakap dengan Jin, musim kedua, episod ke-27, Manusia Tanpa Kepala. Karya asal, Tamar Jalis. Olahan, Hey, Padu Kawali. Datuk pun membasuh kepala dan muka lelaki itu dengan air daun pisang dara. Datuk juga membasuh seluruh tubuh lelaki itu dengan air bunga 7 jenis dan 7 warna. Kedua belah tapak kaki dan tangan lelaki itu dibasuh oleh Datuk dengan air tanah liat. Akhirnya, Datuk menjirus air penawar dari kepala ke kaki lelaki itu dan Datuk merimbas badan lelaki itu dengan kain hitam sebanyak 3 kali. Dengan penuh teliti, Datuk menyerongkan kain pelekat ke badan Latif yang malang itu dengan keadaan yang terbalik. Cara menyarungnya juga agak ganjil, iaitu dari kepala ke kaki. Datuk membawa Latif pulang ke rumahnya. Datuk minta Latif untuk baring di muka pintu dan Datuk meletakkan batang tepus di atas dada Latif. Datuk berdiri di anak tangga terakhir sambil matanya menatap wajah lelaki itu. Kau sekarang bangun perlahan-lahan dengan tangan kiri kau menolak batang tepus hingga ke hujung kaki. Kata Datuk dan lelaki itu patuh dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Sekarang, tidak ada satu apa pun yang mesti kau takutkan lagi, Latif. Tugas aku sudah selesai. Alhamdulillah. Beritahu Datuk pada Latif sambil melangkah ke dalam perut rumah. Datuk menyandarkan dirinya di tiang seri. Saya bersandar dekat dinding. Matahari pagi kian meninggi. Sudah masuk pukul 10 pagi. Saya kira bila kerja Datuk sudah selesai, tentu dia akan pulang dan akan bergerak tidak lama lagi. Paling lewat jam 3 atau 4 petang kami akan meninggalkan Kuala Terung. Fikir saya dalam hati. Lelaki yang sudah diubati oleh Datuk itu terus menghidangkan kopi kepada saya dan Datuk. Latif sendiri yang menuangkan air kopi ke dalam cawan. Minumlah, goreng pisang belum siap masak lagi, ujar Latif. Datuk senyum, saya terus menghirup kopi. Tiba-tiba saya tersedak air kopi bersembur di atas lantai. Kenapa tu? Suara Datuk keras. Biji matanya terbeliak merenung wajah saya. Hati saya jadi kecut bila Datuk memandang demikian. Kopi ni panas tu. Kalau dah tahu panas, kenapa kau telan? Apa kau tak boleh tunggu sehingga air itu sejuk sikit? Wajah Jamasam, saya tahu Datuk memang tidak senang dengan perangai gelojoh saya tu. Datuk mahu saya menjadi manusia yang penuh sopan santun bila menghadapi hidangan, terutama sekali bila berada di rumah orang. Apalah tu? Tapi yang seorang lagi tu Kamal, mana dia? Tanya lelaki itu sambil menyapu air kopi yang tumpah di lantai dengan kain buruk. Dia terus balik, jawab saya. Oh, begitu. Saya tidak sedar. Udaludin pun tak nampak batang hidungnya. Tingkah lelaki itu lagi. Udaludin tu penat. Datuk bersuara tenang. Latif tersenyum tanpa memberitahu saya dan Datuk. Dia terus ke dapur dan datang semula sambil membawa sepiring pisang goreng. Kami pun makan bersama. Memang sedap makan pisang goreng panas bersama air kopi. Bila sarapan pagi sudah selesai, Datuk menghampiri Latif yang isterinya menjadi hantu itu. Sambil berkata, kau ampunkan dosa isterimu. Saya ampunkan. Kalau begitu, malam ni kita adakan majlis tahlil. Tapi saya tak ada wang. Aku beri kau wang. Nada suara Datuk cukup tegas. Datuk menyeluk saku dan mengeluarkan wang. Dengan wajah yang agak cemas, lelaki itu menerima wang pemberian Datuk. Saya juga heran dari mana Datuk memperoleh wang. Setahu saya sewaktu datang dahulu, Datuk tidak banyak membawa wang. Saya segera menghampiri Datuk dan terus bertanya, dari mana Datuk dapat wang? Datuk menerangkan pada saya bahawa wang yang diberikan kepada lelaki itu adalah daun-daun kering sahaja. Dalam tempoh tertentu, wang itu akan menjadi daun kembali. Kenapa Tok buat begitu, Tok? Untuk menolong orang susah. Rugilah orang yang menggunakan wang daun tu, Tok. Tidak. Sebelum wang kertas itu bertukar menjadi daun kering kembali, nenek kamu yang orang Bunian tu akan datang dan menukarkan dengan wang yang sebenar.
Saya menarik nafas panjang bila mendengar penjelasan Datuk itu. Sebenarnya Datuk bagaikan berahsia dengan diri saya tentang ilmu kepandaian yang ada pada dirinya. Dia hanya menunjukkan kebolehannya pada waktu yang tertentu tanpa diduga atau dijangka oleh sesiapa. Berdasarkan pada itulah saya lebih senang mengikutinya walau ke mana-mana. Dan majlis tahlil itu pun berlangsung di rumah Latif. 15 orang kampung telah hadir. Datuk sendiri menjadi tukang masak dan membacakan doa. Bila majlis itu selesai, Datuk memberitahu pada orang yang datang bahawa apa yang berlaku adalah petunjuk daripada Allah untuk rundungan manusia yang masih hidup. Jadikanlah ini sebagai contoh dan teladan. Allah dapat menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya pada bila-bila masa sahaja. Orang yang di dalam rumah pun menumpukan perhatian pada cakap-cakap Datuk. Jika kamu sayangkan isteri kamu, cuba elakkan dan kawal diri mereka dari menderhaka kepada kamu. Isteri yang derhaka pada suami tidak akan mencium bau syurga. Tetapi suami akan berdosa besar kalau menggunakan taat setia seorang isteri untuk mencari kesempatan. Datuk mengakhiri cakapnya. Bila semua tetamu pulang, saya dan Datuk mengambil tempat di ruang hadapan untuk tidur. Lelaki itu tidur di dalam bilik, manakala Udaludin tidur di rumah lain. Udaludin bimbang kalau dia tidur di situ, pengalaman ngeri yang dilaluinya akan berulang lagi. Lebih kurang pukul 12 malam, lelaki itu mengejutkan Datuk. Saya secepat kilat bangkit dari baring. Ada apa? Ada apa? Bagaimana cara saya nak ampunkan isteri saya? Saya mimpikan dia menangis di atas sebuah tanah lapang. Ujar lelaki itu lagi. Saya sandarkan badan ke tepi dinding. Datuk pun menyoal lelaki itu waktu bila ia mengalami mimpi itu. Apakah masa dia mahu tidur, tetapi badannya bersih dan ada membaca ayat-ayat suci? Masa saya masuk tidur, saya ada ambil air semayang. Sebelum tidur, saya membaca ayat Al-Kursi. Jelas Latif lagi. Rasanya isteri kau mengharapkan keampunan dari kau. Jadi apa yang saya kena buat lagi? Datuk bangkit dari tidur. Datuk berjalan di kawasan ruang tamu rumah 2-3 kali. Suasana malam sepi. Begini Latif, kau pergi ke kubur isterimu 7 pagi. Bacakan surah Yasin. Setiap kali kau sembahyang subuh, berdoalah kepada Allah meminta dosa isteri kau diampunkan. Itulah nasihat Datuk kepada lelaki malang itu. InsyaAllah saya buat. Saya mahu rohnya tenang dan damai. Saya ampunkan dosanya. Saya ampunkannya sepenuh hati, kata Latif. Dia pun meninggalkan saya dan Datuk di ruang hadapan. Malam itu tidur saya cukup nyenyak. Bila bangun pagi, badan terasa segar. Lebih-lebih lagi bila mandi embun bersama Datuk. Kulit badan terasa sejuk dan kelihatan kemerah-merahan. Pagi itu saya bersama Datuk meninggalkan Kuala Terong menuju ke Pekan Terong. Datuk terus menemui Udaludin yang sedang menanti kedatangannya. Uda, kita balik asing lah. Sebab aku sebenarnya ada hajat lain, Uda. Aku nak pergi ke Pekan Minggu Cangkak Jering. Aku nak beli parang. Bagaimana bayaran ubat menolong orang tu? Saya dah minta pada orang kampung RM300. Mereka setuju. Dahi Datuk bergerak-gerak, biji matanya bagaikan berputar-putar berenung muka Udaludin. Datuk terus memegang batang leher Udaludin. Kenapa ni? Udaludin terkejut dengan tindakan Datuk. Ingat, aku bukan cari makan dengan cara ini. Aku menolong orang kerana Allah. Bukan niat aku nak buat harta dengan ilmu yang ada pada aku ni. Ilmu ni pemberian Allah untuk menolong orang. Aku nak hidup mesti berusaha cara lain. Lagi sekali kau cakap macam tu, aku patahkan leher kau. 2-3 orang yang lalu di kawasan itu berhenti. Mereka mendekati Datuk dan Udaludin. Salah seorang daripada mereka menyangka Datuk dan Udaludin sedang bergaduh. Lalu menasihati Datuk dan Udaludin supaya berdamai. Tak payah campur. Ini urusan kami berdua saja. Ujar Datuk kepada orang itu. Dengan wajah tersipu-sipu, orang itu menjauhkan diri dari Datuk dan Udaludin.
Udah kau pergi beritahu pada orang yang kau cakapkan yang mahu wang tu, katakan apa yang kau buat ini semuanya adalah percuma. Lillahi ta'ala. Tidak kena bayar satu sen pun. Datuk mengeluarkan perintah kepada Udaludin. Tanpa banyak cakap, Udaludin terus naik bas yang memang sedang menanti penumpang untuk pergi ke Kuala Terong. Datuk terasa lega. Kawan ni kadang-kadang baik, kadang-kadang memberi masalah kepada kita. Kadang-kadang racun yang berbisa. Rungut Datuk sebaik saja bas bergerak menuju ke Kuala Terong. Datuk yakin Udaludin akan memberitahu orang itu dengan apa yang Datuk pesan kepadanya. Saya dan Datuk terus menahan teksi yang dipandu oleh seorang pemuda berbangsa Cina menuju ke Pekan Minggu Cangkat Jering. Memang tujuan utama Datuk ke situ ialah untuk membeli sebilah parang panjang. Setelah membayar harga teksi tersebut, saya dan Datuk terus masuk ke dalam gerai menjual buah-buahan kampung hingga ke gerai makanan. Saya dengan Datuk berjalan dalam suasana yang tenang. Akhirnya, kami pun sampai ke gerai yang menjual golok serta parang kepunyaan Usman Rumba dari Sayong, Kuala Kangsar. Di samping menjual golok dan parang, Usman Rumba juga menjual labu sayung atau labu air yang terkenal itu. Datuk membeli sebilah parang panjang berhulukan tanduk kerbau serta 3 biji labu air. Setelah membayar harga barang yang kami beli, Datuk pun mengajak saya pergi ke gerai kopi yang berhampiran dengan balai polis di situ. Waktu kami mahu masuk ke gerai tersebut, seorang anggota polis lengkap dengan pakaian seragam dengan pistol terselit di pinggang berlari ke arah Datuk. Polis itu menepuk bahu Datuk dari belakang. Darah saya tersirap. Apa salah pula Datuk ni? Kenapa Datuk mesti ditangkap? Soalan ini timbul dalam tengkorak kepala saya. Tan, ujar Datuk sebaik saja mata tertumpu ke wajah anggota polis yang berusia lebih kurang 40 tahun itu. Anggota polis itu menyatakan rasa kagumnya kerana Datuk masih dapat mengingatinya walaupun sudah hampir 20 tahun tidak bertemu. Anggota polis itu berasal dari Johor dan pernah bertugas di Badai Polis Pekan Beruas sekitar tahun 1943 hingga tahun 1945. Awal tahun 1946, dia ditukarkan ke Balai Polis Umbai, Melaka. Sejak itu, hubungan dengan Datuk terputus sama sekali. Ini siapa? Tanya anggota polis itu kepada Datuk sambil merenung muka saya. Tamar, cucu aku. Anggota polis itu tersenyum. Dia memberitahu Datuk bahawa anak sulungnya yang sebaya dengan saya sudah bekerja sebagai anggota polis yang ditempatkan di Kuala Terong juga. Kemudian Atan mengajak saya dan Datuk ke rumahnya. Barangkali ada tujuan yang tertentu. Paling kurang, dia mahu menuntut ilmu dari Datuk. Fikir saya lah. Memang tepat apa yang saya duga. Dia memang sudah lama mencari Datuk untuk diajak ke Batu Pahat. Dia menyatakan hanya Datuk seorang saja yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak keluarganya. Sudah banyak pawang dan dukun terkenal dipanggil ke tempatnya. Tetapi mereka tidak berjaya mengatasi masalah yang menimpa keluarga anggota polis itu. Apa masalahnya, Tan? Soal Datuk. Kubur anak saudara saya berasap. Kuburnya berasap? Berasap kuburnya? Biasanya kubur itu berasap pada sebelah pagi dan senja. Sejak itu, orang yang dekat tanah kubur itu terdengar suara orang menjerit-jerit minta tolong. Terang Atan. Datuk terdiam. Dia tidak jadi minum kopi yang dihidang oleh isteri anggota polis itu. Saya kira Datuk terkejut dengan apa yang didengarnya. Lama juga Datuk termenung. Dahinya berkerut-kerut. Belum pernah dia mendengar dan berhadapan dengan peristiwa semacam itu. Ada gambar anak saudara awak tu, Tan? Datuk merenung muka anggota polis itu. Ya, ada. Sekejap, nanti saya ambilkan. Anggota polis itu masuk ke dalam bilik dan keluar dengan sekeping gambar postcard di tangan. Gambar itu diserahkan kepada Datuk. Lama juga Datuk merenung wajah anak saudara anggota polis tersebut. Tanpa mengucapkan sesuatu, Datuk memulangkan gambar tersebut pada anggota polis yang berasal dari Johor itu. Saya boleh cuba, Tan? InsyaAllah, saya boleh cuba. Terima kasih. Wajah anggota polis itu saya lihat berseri-seri. Senyumannya tidak putus-putus di bibir. Maaflah bertanya, bila kita boleh pergi? Tanpa sabar-sabar anggota polis itu mendesak.
Datuk menggigit bibir sambil merenung ke wajah saya. Minggu depan lah kita bertolak pagi. Eloklah tu saya boleh minta cuti. Cara nak pergi macam mana, Tan? Pergi bersama atau berasingan? Datuk mengajukan pertanyaan. Pergi dengan kereta saya je. Lega hati saya mendengar pengakuan dari anggota polis itu. Saya tahu kalau berasingan, Datuk akan menunggang harimau peliharaannya pada waktu malam. Satu cara yang amat tidak saya sukai. Seram sejuk badan saya memaut batang leher harimau itu. Meskipun harimau itu jinak dan boleh diurut ekor dan kepalanya. Datuk terus memberi alasan kenapa dia terpaksa pergi ke Batu Pahat minggu depan. Pertama, dia mahu menemui isteri mudanya sebelum berjalan jauh. Kedua, dia perlu menghubungi harimau belaannya untuk menjadi pengiring ketika dia berada di sana. Dan ketiga, Datuk perlu membuat persiapan-persiapan yang tertentu. Sementara menanti minggu depan, saya dan Datuk pulang ke kampung. Semasa berada di kampung, boleh dikatakan setiap malam Datuk memanggil harimau belaannya datang ke halaman rumah. Datuk memberi harimau itu makan 7 biji berteh dan menyediakan air dalam bekas buluh gading. Datuk bermain-main dengan harimau di bawah cahaya terang rembulan yang sedang mengambang dan Datuk memberitahu kepada harimau belaannya supaya pergi ke arah selatan tanah air. Kadang-kadang saya lihat Datuk duduk di atas belakang harimau dengan isterinya orang bunian menuju ke arah Bukit Kota. Anehnya bila saya bangun dari tidur pada esok harinya, saya dapati Datuk sudah berada di rumah. Waktu bila dia pulang, saya sendiri pun tidak tahu. Pagi Selasa, sebuah kereta Austin 1100 bercat merah yang dipandu oleh Atan sampai ke rumah kami. Mana-mana barang yang difikirkan perlu dimasukkan ke bahagian belakang kereta itu. Tepat pukul 10, kami pun bertolak. Balai Polis Ceras kami tinggalkan setelah menunaikan sembahyang maghrib. Sepanjang perjalanan, Datuk tidak putus-putus bercerita dengan Atan. Ternyata banyak yang Datuk tahu tentang keluarga dan sanak saudara Atan. Perjalanan yang amat membosankan itu saya isikan dengan tidur sahaja. Bila jaga, saya akan melihat hutan dan bukit yang tertekun di kiri kanan jalan. Tiba-tiba, saya terasa Atan memperlahankan kelajuan kenderaannya. Pukul berapa? Saya terdengar suara Datuk. Atan tidak menjawab pertanyaan itu. Kereta bagaikan ditarik sesuatu dari belakang. Pukul 2 pagi. Kita dekat mana, Atan? Datuk bertanya lagi. Kita dah dekat Sungai Rambai, dah dekat sepadan Johor dah. Saya terasa cukup resah. Saya yakin kereta yang saya naiki itu tidak bergerak. Walaupun Atan cuba menekan minyak dan memutar steering, masih juga tidak bergerak. Saya panjangkan leher ke depan. Kepala saya hampir saja mahu menyentuh kepala Atan. Saya terkejut besar. Saya lihat muka Atan dah pucat. Matanya tajam merundung ke depan. Ada sesuatu yang tidak kenal terjadi kepada kami pada malam itu. Tok, saya mencuit bahu Datuk. Kereta kita ni tak berjalan ke, Tok? Tambah saya lagi. Datuk anggukkan kepala. Secara mengejut saja Datuk menampar dahi Atan. Saya lihat Atan terpingga-pingga macam orang bangun tidur. Dia menyebut sesuatu mengenai kereta yang dipandunya tidak bergerak. 4 tiang kereta bagaikan terlekat pada sesuatu. Tidak ada sebuah pun kereta yang lalu untuk minta pertolongan. Suasana gelap. Datuk membaca sesuatu dan menghembus ke pangkal telinga Atan. Atan, mengucap Tan, kata Datuk. Atan pun mengucap dan Datuk tahu bahawa Atan sudah pulih dari keadaan khayal. Bila Datuk bertanya kepada Atan kenapa dia berjadi demikian, Atan menyatakan yang dirinya berada di satu tempat yang lain yang indah diapit oleh wanita sambil mendayung sampan. Atan, kau diresapi syaitan penunggu jalan sini.
bisik Datuk ke telinga Atan. Dengan pertolongan lampu kereta, saya melihat tubuh manusia tanpa kepala sedang menunggang basikal. Saya segera memberitahu pada Datuk dan Atan. Rupanya mereka melihat apa yang saya lihat. Tubuh manusia tanpa kepala yang naik basikal itu kian hampir pada kami dan berhenti betul-betul di hadapan kereta yang dipandu oleh Atan. Jentera kereta serta-merta mati. Datuk buka pintu kereta. Saya dan Atan pun keluar sama. Dada saya berdebar. Jalan raya itu terasa kosong benar. Tidak ada kenderaan yang lalu. Tidak ada manusia yang berjalan. Dari hutan kecil ke kiri kanan jalan, saya terdengar bermacam-macam bunyi. Ada bunyi air terjun, ada bunyi suara orang menyanyi. Hati saya menjadi kecut. Lembaga tanpa kepala itu turun dari basikal. Saya lihat batang lehernya berlubang penuh dengan urat-urat yang berjuntai di atas dada. Darahnya meleleh di seluruh badan. "Woi syaitan!" jerit Datuk. Mulutnya membaca sesuatu. Datuk mengambil seketul batu lalu dilemparkan ke arah lembaga tanpa kepala itu. Lembaga itu menjerit dan terus melompat ke atas basikal. Kami segera masuk kereta. Datuk menyuruh Atan mengikori lembaga itu. Apabila sampai ke kawasan Sungai Kesang, lembaga tanpa kepala itu terus hilang. Sesampainya di Batu Pahat, hal itu diceritakan oleh Atan kepada kawan-kawannya. Menurut kawan-kawan Atan, tubuh tanpa kepala itu memang selalu mengacau pemandu kenderaan. Menurut mereka, tubuh tanpa kepala itu berasal dari tentera Gurkha yang dipancung oleh tentera Jepun dalam Perang Dunia yang Kedua dahulu. Lebih kurang pukul 9 pagi pada hari Isnin, kami pun sampai ke kampung Jorak Ilahi. Atan memperkenalkan Datuk dan ayah saudaranya iaitu Omar, berusia lebih kurang 60 tahun, ada ladang kelapa dan kopi. Pada mulanya, Datuk membuat keputusan untuk menginap di masjid sahaja yang berhampiran tanah perkuburan. Tapi Pak Omar memberitahu Datuk untuk tidur saja di rumahnya kerana masjid itu dikawal oleh jin. Kemudian, Omar pun bercerita tentang beberapa keanehan yang terjadi pada masjid itu. Datuk tidak begitu tertarik dengan cerita itu. Datuk hanya tertarik tentang kubur anak Omar yang berasap dan menjerit pada waktu senja dan pagi. Setelah berbincang dengan Omar dan Atan, Datuk bersetuju melihat kawasan kubur yang dikatakan itu. Kedua-duanya anggukkan kepala tanda setuju. Omar menyerahkan pada Datuk sebatang anak kopi berdaun 3. Memang, Datuk menyuruh Omar menyediakan untuk tangkal. Waktu saya dan Datuk sampai di pinggir jalan kawasan perkuburan, tengkuk saya terasa seram. Ada bunyi burung murai batu dan puyuh tanah. Suasana sekeliling kelam dan samar-samar. Datuk dan saya berdiri tenang menghadapi batu-batu nisan yang memenuhi tanah perkuburan itu. Angin yang bertiup menolak dedaun tanah perkuburan. Dedaun yang berlaga sesama sendiri itu melahirkan bunyi air ombak diselang-seli dengan bunyi orang ketawa. Terdengar suara burung jampuk dan burung hantu kubur mengais-ngais tanah. Secara mendadak saja saya memeluk tubuh Datuk bila saya terdengar bunyi suara orang menjerit dan meminta tolong di tanah perkuburan itu. Tanpa banyak cakap, Datuk mengheret saya ke tengah-tengah kawasan perkuburan. Langkah kami mati bila berhadapan dengan sebuah kuburan yang mengeluarkan asap nipis dari rekahan tanah antara dua batang nisan. Datuk pun membakar lilin. Asap itu jelas kelihatan macam uap yang keluar dari ketul ais. Suara orang meminta tolong dan ampun menendang-nendang ke gendang telinga saya. Suasana di kawasan perkuburan itu amat-amat menakutkan saya pada masa itu. Demikian episod ke-27 Manusia Tanpa Kepala, siri bercakap dengan jin, musim yang kedua. Karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa untuk kekal di audiobook ini untuk episod yang ke-28, siri bercakap dengan jin, musim kedua, iaitu Kubur Berasap. Jangan lupa like dan subscribe channel Hey Padu Kawali.